Rangkuman RM10. Pertama, Celcom Digi Berhad akan dibentuk selaku penyedia telekomunikasi terbesar Malaysia. Axiata dan Telenor kini mengakui perancangan pergabungan antara Celcom dan Digi.com akan dilakukan, di mana ia akan tampil selaku Celcom Digi Berhad. Penyatuan ini secara tidak langsung memaparkan anggaran nilai pendapatan sekitar RM12.4 bilion Malaysia, manakala nilai EBITDA pula sekitar RM5.7 bilion Malaysia. Apa yang menarik, Datuk Izzaddin Idris akan menerajui syarikat tersebut selaku pengerusi, manakala Idham Nawawi pula akan dilantik selaku Ketua Pegawai Eksekutif. Menerusi pergabungan ini, ternyata ia akan menyatukan dua operasi syarikat untuk tampil selaku syarikat gergasi telekomunikasi di Asia. Kedua, Giant tampil identiti baharu pada pasaran negara. Sekiranya sebelum ini Giant tampil dengan identiti baharu hanya di pasaran Singapura saja, kini Malaysia turut serta pada penerapan logo baharu tersebut. Perkara itu telah dilancarkan pada 8 April lalu, di mana penerapan logo baharu telah diperlihatkan oleh pelanggan aktif mereka. Untuk makluman, syarikat di bawah pengurusan Dairy Farm Group ini memperlihatkan perubahan logo merangkumi warna dan penggunaan muka type yang berbeza, di mana Giant mula menggunakan warna hijau limau sebagai warna utama penjenamaan tersebut. Ketiga, Moody's menyasarkan prestasi bank-bank utama Malaysia dijangka atasi Indonesia, Filipina dan Thailand. Moody's Investor Service kini menyatakan prestasi kualiti aset perbankan utama Malaysia dilihat lebih kukuh dan berpotensi mengatasi pemulihan perbankan utama negara jiran. Antara faktor yang mendorong adalah perbankan negara memiliki modal dan kecairan yang kukuh, membolehkan pulangan keuntungan dapat dicapai dengan lebih cepat. Faktor lain pula meliputi jaminan tinggi pada setiap pinjaman yang dilakukan, dan ia disokong dengan pelbagai aset kewangan pentadbiran. Keempat, kekayaan kelompok kaya dunia kini melonjak 60%. Antara yang terlibat adalah adik-beradik peneraju Mr. DIY. Meskipun dunia kini mengalami kesan pandemik COVID-19, namun ia tidak menggugat pengaruh kekayaan yang dimiliki oleh kumpulan tertentu. Ini termasuklah kelompok terkaya di dunia daripada laporan Forbes. Berdasarkan laporan itu, kelompok ini telah meningkat lebih 60% kekayaan ketika pandemik COVID-19, dan antara yang terlibat adalah peneraju Mr. DIY. Maka tidak hairanlah apabila dua individu peneraju Mr. DIY ini tersenarai pada laporan tersebut, iaitu Tan Yu Wei dan Tan Yu Wei, dengan nilai bersih RM7.4 bilion Malaysia berserta RM4.5 bilion Malaysia. Peningkatan nilai kekayaan mereka mulai melonjak susulan penyenaraian IPO pada Bursa Malaysia Oktober lalu, dengan modal pasaran RM10 bilion Malaysia telah dilaksanakan. Kelima, WHO tidak sokong keperluan pasport vaksinasi COVID-19 buat masa ini. Sudah pasti penerapan pasport vaksinasi COVID-19 menjadi tumpuan seluruh negara termasuklah Malaysia. Namun bagaimanapun tindakan itu tidak disokong oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut wakil WHO, masih tiada jaminan bahawa suntikan vaksin dapat mengekang penularan pandemik dari berlaku. Malah, tindakan pengenalan pasport ini dilihat masih di peringkat awal, dan ia suatu diskriminasi ke atas kumpulan yang masih tidak mendapat akses suntikan vaksin tersebut. Keperluan itu hanya akan disokong setelah semua pihak memiliki data yang lengkap serta kadar jaminan yang tinggi. Keenam, KKM siap sedia depani penularan COVID-19 berikutan peningkatan kes harian beberapa buah negeri. Berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di beberapa buah negeri kebelakangan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan ketersediaan mereka untuk menghadapi sebarang kemungkinan peningkatan kelak. Ketersediaan ini merangkumi nilai kebolehjangkitan yang berbeza pada setiap negeri. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba, pengawalan pandemik bergantung kepada tahap kepatuhan semua pihak berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Ketujuh, paras hutang isi rumah KDNK Malaysia naik kepada 93.3%. Sudah pasti hutang adalah isu yang cukup menggerunkan semua pihak, namun ia sukar diatasi apabila melibatkan krisis ekonomi ketika ini.
Kenyataan ini meliputi kadar hutang isi rumah keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia di mana memaparkan paras tertinggi sekitar 93.3%. Antara faktor yang mendorong adalah tanggungan berhubung pinjaman kredit kad, perumahan dan kenderaan. Melihat pada trend itu, penawaran ciri seperti beli dahulu bayar kemudian dilihat sekadar menggalakkan lagi kadar hutang negara berlaku. Semua pihak dinasihatkan untuk memahami pengurusan kewangan masing-masing di mana sekiranya ia tidak dibendung, peningkatan defisit ini mungkin lebih tinggi akan dicatatkan oleh negara. Seterusnya, 83% rakyat Malaysia lebih gemar membeli belas secara atas talian ketika pandemik. Tinjauan visa ini menunjukkan perubahan landscape ekonomi Malaysia telah berlaku di mana era pandemik telah mempercepatkan masyarakat negara ke arah bebas tunai, di mana kini peningkatan 83% mula dapat diperlihatkan pada platform pembelian secara atas talian merangkumi aplikasi dan portal e-dagang. Tidak hanya itu, lebih 88% rakyat negara turut memilih perkhidmatan penghantaran untuk mengurangkan kadar sentuhan. Rata-rata tindakan itu dilihat menghadkan pendedahan fizikal bagi melindungi kesejahteraan masyarakat di kala pandemik COVID-19. Kesembilan, AirAsia nyata hasrat untuk mengambil semula bekas pekerja mereka. Seperti yang kita ketahui, AirAsia sebelum ini telah mengecilkan tenaga kerja mereka. Namun kini kumpulan tersebut berhasrat untuk mengambil semula pekerja yang terpaksa diberhentikan sebelum ini. Tony Fernandez, Ketua Pegawai Eksekutif, mengakui tindakan kumpulan untuk memberhentikan para pekerja adalah suatu tragedi buat mereka. Kini difahamkan pihaknya akan memberi jaminan untuk menawarkan semula perkhidmatan tersebut. Jaminan itu dinyatakan selari dengan keyakinan Tony terhadap pemulihan aktiviti penerbangan yang disokong atas perniagaan yang lain. Akhir sekali, lebih 87,000 individu dicatatkan telah menganggur melebihi dari setahun. Walaupun kadar pengangguran memaparkan penyusutan pada paras 4.8%, namun ia tidak menidakkan kenyataan bahawa masih ramai lagi orang awam terpaksa menganggur selama lebih setahun. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia, sekitar 87,857 individu terpaksa menjadi penganggur lebih dari setahun disebabkan krisis global ini. Sementara itu, kategori kurang dari 12 bulan pula menunjukkan lebih 109,000 individu terpaksa menganggur. Melihat pada angka ini, bagaimanapun terdapat kemungkinan bahawa angka sebenar pada purata tempoh pengangguran tersebut adalah jauh lebih tinggi. Menyedari kesukaran tersebut, ini dilihat sesuatu yang kurang baik untuk pertubuhan negara. Untuk makluman, antara penyumbang adalah kumpulan umur belia iaitu 15 tahun sehingga 24 tahun dengan kenaikan kepada 13.9% iaitu melebihi 340,000 individu menganggur. Teruskan ikuti rangkuman RM10.